Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siziana mewakili kepada sanad Syekh Maulid Ahmad. Nama sebenarnya Syekh Ahmad Khatijah Alif. Okey. Saya anak didik beliau dan mewakili beliau untuk mendidik masyarakat lah untuk jadi ahli zikir. Jadi ke atas ni saya dah bagi semua siap-siap step untuk berzikir. Saya mohon pada semua ahli grup untuk berzikir ni tolong jangan jadi pembaris. Itu je yang saya pesan. Sebab selama saya buat grup ni ramai yang PM saya tanya waktu, timing. Kita dah beramal zikir ni jangan buat payah. Sebab zikir ni senang je. Kita sumbat dia dalam roh kita. Senanglah cakap kasar. Saya ni memang kasar lah sebab saya mendidik. Pendidik ni dia kena tegas. Sebab kalau tak tegas orang jadi pening kanan kiri kan. Dia kena sharp. Jadi senang je. Zikir ni setiap hari you kena sumbat dalam roh you. Sebab you bagi makan sekarang jasad. Roh kita kena ada makanan. Sebab yang jumpa Allah nanti roh kita, bukan jasad kita. Jasad kita kembali pada tanah. Roh kita ni kalau tak isi dengan zikir, syaitan lah duduk dengan kita. Dia duduk atas tengkuk tu, dia rasuk you. Kalau you dah ada bisa racun, sihir, saka semua, yang tu lah you meraung-raung lah nanti, especially bulan 8 ni lah. Sebab bulan 8 ni ritual besar kan, sejarah dunia. Jadi tolong zikir. Zikir ni ubat roh. Scan roh. Kalau roh kita ada benda tak molek. Dia benda tak molek ni tak semestinya orang hantar sihir ke saka. Rumah you pun boleh scan ada benda tak cantik kan. Macam jin-jin ada dalam rumah. Lepas tu you tersembak pergi hutan, you accident ke, kena badi mayat ke, you accident ke masuk hutan ke, tersepak jin ke, tersalah ambil barang dia. Dia ikut you balik rumah, duduk dalam. Kalau you ada jenis ada roh, dia duduk kat family you, anak you. Dia tak boleh buat you akan buat family you. Jadi I minta siapa yang ada dalam grup ni, kalau jenis pembaris yang jenis tak percaya alam gaib kan, tak ada rukun iman yang last tu, yang tak percaya alam gaib, jangan duduk dalam grup ni dan viralkan saya cakap saya aja benda sesat. No. Zikir ni untuk orang-orang yang faham tentang alam roh. Sebab roh kita yang akan kembali pada Allah. I brainwash you. Sekarang mulakan beri makan daripada roh you. Sebab kita sedang menghadapi zaman kegelapan yang paling berat lah yang Rasulullah sebut dalam Quran. Saya tak ada kerja nak menakutkan korang. Sebab tu saya cakap awal-awal, yang jadi pembaris jangan masuk grup saya. Sebab saya mengajari benda dalam. Okay, benda yang berkaitan dengan roh. Jadi you tak payah nak sembang lah. You tak pailang ke, abang long ke, mak long ke. Kalau roh you tu lemah, tak ada zikir, you tak ke mana. Bila Dajjal muncul, tentera Dajjal tengah gila-gila sekarang, you akan ikut je diorang. Sebab dalam badan ada gangguan kan, ada jin, ada iblis, memang mudah ikut. Sekarang ni pun dalam perang roh dah. Kalau siapa yang tak ada zikir, roh dia hitam, lemah tu memang kena tarik. Hati kotor pun kena bersihkan dengan zikir. Kalau kita bersih, Dajjal ni dia tarik dua benda tau, roh yang gelap dan hati yang kotor. Hati kotor ni senang je, kita tengok orang tu suka kacau orang. Kacau orang ni tak sebenarnya bunuh orang, dia macam suka ambil tawal orang walaupun dia beragama. Ingat ya, orang Islam ni dia ada tiga ilmu tau. Kalau pincang dua ilmu, ambil satu ilmu je, fardu ain, kita akan pincang. Jadi tak terkejut lah kalau ada yang kita nampak macam warak pakai jubah kan. Saya tak ada dah cakap mengatur orang agama. Tapi kalau setakat kita ada ilmu fiqah, kita tak ada tauhid dengan tasawuf, dua lagi fardu ain tu, kita tinggal, kita tak akan faham alam roh. Sebab fiqah ni dia lebih kepada syariat ni, untuk jasad. Tapi untuk tauhid dengan tasawuf ni dia untuk alam roh. Ini fardu ain juga, ilmu Islam. Jadi jangan cuba-cuba. Siapa yang duduk dalam grup ni,
pergi viral saya cakap saya ajar benda sesat. Sebab saya tak ajar benda sesat pun. Saya hanya ajar you benda cuci hati, cuci roh you, cuci hati you. Sebab bila roh you gelap, hati you kotor, yang tu lah yang akan ikut Dajjal nanti. Saya sekarang sedang membangunkan ummah untuk isi roh dengan zikir supaya dengan zikir juga sebab you akan tahu roh you macam mana. Kalau ada gangguan yang dekat rumah ke dan diri you ke anak you ke, dia akan panas dan you boleh settlekan benda tu dengan cari rawatan lah. So lepas dah buang boleh berzikir sambung dan you akan kuat lepas tu. Sekarang ni ramai orang miring, gila, bius, sewel, anxiety semua tu sebab roh lemah. Itu dia jawapan dia. Jadi kalau you all nak kembali kuat sekarang mula berzikir dengan test I bagi. Okay, I ni jenis kalau I mengajar dalam terus sebab I nak you faham yang kita dalam perang roh. Jadi tolong buat. I tak peduli orang nak viral I apa-apa semua. I don't care. Sebab I tahu dalam banyak-banyak yang I didik dalam guru-guru I, ramai yang muncul jadi orang yang ahli zikir yang bagus-bagus. Sampai dah dapat ilmu yang tinggi. I didik dia orang. Jadi I don't care lah yang mana nak viral saya, nak percaya pada orang yang tak faham pasal alam roh, pasal rukun iman kita. Yang jelas tu percaya pada alam gaib. Kalau benda tu you tak faham, you pembaris, you jangan duduk dalam guru I. Okay? Pembaris tolong keluar. Jadi kalau tak tanya, tak faham, tanya. Jangan buat hal dekat luar, okay? Tapi I tak peduli pun sebab I buat benda ni semua untuk pandangan Allah, bukan pandangan korang semua. Jadi I buat benda ni ikhlas. I nak you all semua isi diri you dengan zikir sekarang sebelum bulan 8 ni. Sebab kita sedang menghadapi zaman kegelapan. Siapa roh gelap, siapa hati kotor, you all akan ditarik oleh tentera Dajjal. Dah, itu je, that's it. Jadi siapa nak sayang diri saya keluarga, you berzikir sekarang. Okay? Jadi tas amalan semua atas tu I bagi, you tolong ikut je. Ada apa-apa masalah, gangguan ataupun ada mimpi-mimpi pasal cahaya, jubah-jubah putih tu semua tu, ilmu putih tu PMI. Kalau ada masalah apa-apa, pening-pening, lalat, PMI. Okay? Nah itu saja, that's it. Selamat beramal, siapa nak live pun boleh, tak ada masalah sebab saya bagi ilmu free je. Okay, ini amalan ni bukan amalan kosong ya. Ini amalan wali-wali. Tak ada, I bukan cakap I ni wali. Ini amalan wali-wali untuk jaga diri. Amalan nenek moyang kita untuk jaga diri. Ini bukan ilmu kosong. Walaupun apa macam bodoh, tak semua orang boleh buat. Hanya orang hati bersih, yang dicuci, yang boleh amal semua ni. Okay, itu saja. Sorry, I memang jenis tegas. Tak ada istilah I ni jenis nak mengaku-mengaku orang I tak suka. Mission I sekarang senang je. I nak bersihkan roh you, then you isi roh you, then semua jadi kuat. Itu je. Okay. Anything happen, PMI lah kalau ada masalah apa semua-semua. Mana I boleh bantu, I bantu. Okay. Sekian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi I nak pesan. Siapa yang terasa bila malam je Mia gatal, gila nak meraung tu semua tu ada gangguan, okey, sebab roh you lemah. Roh lemah ni dia berkaitan dengan kehidupan harian kita yang suka buat benda lara. Siapa yang ahli maksiat, ada juga yang suka bermaksiat. Hati kita kotor. Jadi kunci nak selamat daripada Dajjal satu je, bersihkan roh kita yang kotor, yang banyak maksiat, benda lara. Benda lara ni dia akan masuk dalam cakra, 7 cakra. Mata, telinga, mulut. Paling bahaya lah kalau perempuan mulut. Kalau telinga ni lelaki perempuan lah. Mata tu lelaki lah. Perempuan pun sama. Perempuan ni banyak kepada nafsu. Nak tengok benda lara kan, fashion, makeup. Benda-benda yang tidak mengingatkan Allah tu semua dalam kategori benda lara. Maksiat macam benda yang haram lah kita buat. Jadi benda tu tak ada masalah. Untuk pendosa-pendosa, baguslah berzikir. Sebab saya pun pendosa dulu, bukan saya orang baik. Dan kita semua tak pernah jadi baik sampai kita mati. Sebab bila kita beramal zikir, dia akan cuci roh kita, hati kita. Kita akan dapat ilmu. Jadi bila tahap kita naik bercahaya dapat ilmu, Allah akan uji kita lagi dengan level ujub dengan riak.
Jadi kekalkan istighfar 5,000 kali setiap hari tu jangan tinggal. Sebab Iblis bila dia tak boleh sesatkan kita dengan benda-benda larang maksiat, dia akan sesatkan kita pula dengan sifat ujub dengan riak. That's why ada yang hadis ulama ahli ibadat banyak masuk neraka sebab dia orang riak. Bila kita berzikir, kita akan dapat ilmu dan karamah. Kita macam hak kasyaf pun ada, yang I didik. Itu rezeki dia lah Allah bagi. Jadi Allah akan dia ada lagi ujian yang berat, wujud dengan riak. Lepas tu ujian kekayaan. Sebab bila kita jadi ahli zikir, Allah akan bagi kita rezeki, karamah, ilmu, kasyaf, macam-macam. Situ dia akan naik level lagi, makin tinggi ujian dia, ujian riak dan ujub. Itu pun boleh masuk neraka jahanam. Okay, jadi siapa yang dah masuk grup, tolong faham. Sebab semua ni ilmu yang guru-guru I didik. Bukan Syekh Ahmad je, I banyak guru. Dekat Kota Baru pun I ada guru. Jadi gabungan ilmu-ilmu guru yang selalu berbeza I pesan dekat you. Okay, kepada pendosa lagi bagus. Sebab pendosa ni dia ada satu sifat macam hina kan. Benda tu Allah suka. Sebenarnya pendosa ni lagi Allah sayang. Sebab dia ada satu booster ke macam dia malu lah dengan Allah, hina. Jadi dia sampai matilah dia akan rasa hina dengan Allah. Dan benda tu yang Allah suka. Tapi kalau orang yang jenis tak pernah berdosa kan, orang macam ni bahaya. Sebab sifat wujud dengan riak dia tu, dia tak boleh, amalan dia tu Allah akan baling balik kat muka dia. Sebab wujud riak tu semua pakaian Allah. Agung, sombong tu semua pakaian Allah, bukan pakaian kita. Menghukum orang, label orang, itu semua pakaian Allah, itu bukan pakaian kita. Jadi jangan jadi, I nak pesan awal-awal kepada ahli group ni yang mana rasa diri tu macam perfect apa semua kan, bolehlah, dah boleh repair diri. Jangan ada istilah kita sempurna. Kita hamba Allah, kita hanya hamba Allah. Sebab tu amalan dekat isyak tu kena tekan istighfar hari-hari. Sebab bila you tinggalkan istighfar tu, kita akan ada sifat riak dan ujub. Sebab dia ada iblis, setan ni dia ada tentera-tentera khas dia untuk maksiat, untuk larang, untuk ujub, untuk riak. Semua dia ada. Jadi jaga mulut, mata, telinga, jangan ganggu orang, manusia. Bila kita ganggu orang, benda tu akan menghitamkan balik lah hati kita, noda-noda hati kita jadi hitam walaupun kecil-kecil. Kalau banyak-banyak dia jadi banyak. Jadi tugas kita sebagai setiap hari hamba Allah adalah membersihkan diri kita. Jadi kalau kita meninggal pun sebab COVID ke, sebab vaksin ke, sebab apa, whatever lah, jadi kita dah meninggal dalam keadaan kita hari-hari bersiapkan diri untuk menjumpa Allah. Zikir ni adalah orang-orang yang takut kehilangan rahmat Allah dan dia nak membersihkan diri hari-hari. Dia nak dekat dengan Allah. Jadi dia akan jadi kekasih Allah lah. Ahli zikir ni adalah ahli-ahli yang menjadi kesayangan Allah. Macam yelah, kalau nak kasih sayang Allah, nak menuju Allah, zikir lah. Bila kita dah berzikir, kita akan suka buat ibadat. Solat tu nikmat lah, macam tu. Orang berzikir ni hati dia akan dilembutkan dan diwangikan dengan selawat dan jadi kuat. Bila roh kita kuat, jasad kita pun kuat. Penyakit pun hilang. I dulu kena sihir 35 tahun sampai I tak datang bulan. Tapi sejak I berzikir malam, roh I pulih balik, datang bulan balik. Jadi zikir ni adalah kunci kepada kesihatan, kekayaan, ketenangan. Semua benda Allah bagi. Sebab bila Allah dah sayang, kita akan dapat apa yang kita nak. Dan zikir adalah keyword untuk kita makbul doa. Contoh, kalau kita solat, rajin solat, tapi kita tak berzikir, kita payah makbul doa. Tapi kalau kita ahli zikir, kita solat, kita akan mudah makbul doa. Sebab zikir adalah kunci kepada pembuka hijab antara kita dengan Allah. Hijab kita dengan Allah ada 70,000. Jadi tanpa zikir, kita akan doa sampai ke pokok kelapa je lah. Tapi kalau kita zikir, kita doa, dia naik sampai ke Allah lah. Jadi I harap dalam grup ni adalah yang akan muncul ahli-ahli zikir yang istiqamah dan boleh capai doa, macam tu. Boleh bangkit semua. Bila kita tekan, I nak pesan kalau nak berzikir ni, tekan yang asar hingga maghrib sebulan
Lepas tu you akan dapat tahajud, you akan dapat zikir sepertiga malam. Semua tu Allah akan panggil you lah setelah dah bersih. Surah dah bersih, hati dah bersih, dah cuci, dah suka, dah rasa kemanisan iman. Istighfar tu dia akan menyamai sifat kehambaan. Sebab tu jangan tinggal istighfar. Sebab dia amalan yang membuatkan kita jadi hamba, always hamba. Jadi Allah suka hamba-hambanya yang rendah diri dengan dia, yang rendah hati. Sebab kita merayu dekat Allah, maafkan aku apa semua kan. Jadi Allah sayang kita. Jadi bila dia sayang, dia akan panggil kita tahajud, dia akan panggil kita, hati kita bersih, dia dah sayang kita, dia panggil kita tahajud, dia panggil kita berzikir sepertiga malam. Dan bila tahap you dah bangun tahajud dan sepertiga malam, you akan dapatlah karamah-karamah Allah akan bagi kat you, sama ada rezeki ilmu, rezeki kekayaan. Semualah Allah bagi you minta apa. Untuk ada masalah keluarga, mintalah doa untuk macam contoh isteri degil kan, lembutkan hati isteri. Allah akan bagi semua. Anak yang nakal, dia akan bagi semua, dia akan pulihkan semua. Kalau sakit, kesihatan kita merosot kan, dia akan pulih balik. Siapa ada lemah tenaga batin, syahwat semua, Allah akan kembalikan semua. Syarat bangun jumpa Allah malam, Allah akan bagi. Percayalah, kita Islam ni, kita ada satu benda yang orang tak ada. Agama lain tak ada. Kita ada zikir dan doa adalah senjata. Even nak berperang pun kita kena pergi dengan zikir. Kalau tak ada zikir, orang tak gerung lah. Zikir ni boleh buat orang tengok kita orang gerun, orang hormat, orang sayang, semua ada dalam zikir. Itulah yang I boleh share sepanjang I menjadi pecinta zikir. I bukan orang baik pun, I bukan ahli ibadah pun, tapi I pecinta zikir sebab 1001 karamah ada dalam zikir lah. Jadi itulah selamat berzikir, okey. Ni ilmu lah, ilmu yang I sepaham I dan I bagi kat you semua. Dengan harapan pendosa ke apa ke tak wujud. Selagi kita ada nyawa dekat halkom, kita layak untuk dekat dengan Allah. Syarat kita start zikir, dan daripada zikir kita akan bersih dan kita akan beribadat. Dan bila kita beribadat, kita dah bangun malam, kita dah digelawak kekasih-kekasih Allah lah. Okey, seperti mana kita sebut nama Allah, macam itulah Allah sebut nama kita. Jadi tanda orang munafik ke tak munafik, tengok dia zikir. Kalau dia malah nak sebut nama Allah, Allah pun tak sebut nama dia, tanda Allah pun tak ingat dia. Dia ingat Allah, Allah ingat dia. Itu je. Okey, sekian untuk hari ni lah. Esok tengoklah apa lagi yang I nak share. Okey, Assalamualaikum. Okey, kaedah zikir yang berkesan. Cara Sisiana, cari 2 tasbih. Tasbih kanan sebelah set 100 kali, okey. Sekali round 100. Sebelah kiri tolong set 10 biji. Jadi 100 kali 10 kita akan dapat 1000 kali zikir. Untuk orang baru, biasa you akan dapat, sebab hati kotor lagi kan, tak buat lagi amalan maghrib dengan asar. Memang payah dah nak buat zikir lah sebab hati kita masih kotor. Tapi kena buat. Buatlah. Buat sampai tahap sekali round tu 100 kali kan sebelah kanan, kali dengan 10 sebelah kiri akan dapat 1000. Macam si sekarang orang lama kan, 1000 tu boleh dapat dalam 10 minit. Tapi untuk orang baru, 1000 akan dapat dalam sejam. Dia akan naik jadi bila you tekan amalan asar dengan maghrib tu sebulan, dia akan jadi lagi laju. Lepas tu masa zikir tu, teknik pernafasan dia, you tahan bernafas hidung, lidah you je bergerak zikir. Macam tarik kan, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah tu lidah you je yang gerak, hidung you tahan nafas. Itu yang buat you jadi laju. Kunci rahsia nak laju zikir adalah asar, kursi dengan istighfar sebulan. Lepas tu 1000 kali ni you akan capai naik lah. Mula-mula tu sejam, lepas tu dia akan naik lah jadi 45 minit, jadi 20 minit, jadi setengah jam, jadi 20 minit, jadi 15 minit. Sekarang sis 10 minit, 1000 10 minit I dapat. Untuk 10k tu I boleh capai around
45 minit, 45 minit, 90 minit. I boleh capai. Okey. Itu adalah hasil istiqamah I. Bukan I hebat. Ini semua pinjaman Allah. Tapi untuk beramal kita kena bersungguh. Jadi, mulai hari ni tolong kepada semua ahli grup ni yang menerima ilmu Syekh Ahmad ni. Sebab dia yang didik I. Dulu I bangun malam pukul 4 pagi. Setelah I naik jadi 2. 3, 2, 1. Sudah I tak tidur terus. Sebab Cik Ahmad didik I. Dan sanad dia memang kuat lah. Sebab setakat ni bukan I je yang dia didik. Ada satu grup leluhur tu yang beliau didik. Banyak dah hebat-hebat lah. Macam kita orang semua lebih kurang grup tu ada hampir 200 orang. Ada tak kurang semua dah dapat kasyaf. Hasil sanad dia lah. Jadi I bukan nak gebang, tapi I just nak bagi semangat dan kekuatan yang yang semua orang mampu duduk tahap tu. Janji istiqamah. Okay. Jadi tolonglah cari 2 tasbih. Sebelah kiri set 10 biji. Bila you dah expert, sebelah kiri tu 100 kali 100 you dapat 10k. Macam kita orang. Ingat ya sanad Cik Ahmad, kami semua bergabung Ramadan dari tu. Semua orang dah boleh capai puluh-puluh K. Jadi ini adalah amanah Syekh Ahmad untuk I didik public. Sebab dia kena buat bersuluk lah untuk petunjuk akhir zaman. Jadi I didik lah you all. Ada sekarang grup dah ada hampir 5 grup untuk yang public. InsyaAllah I cuba lagi buat yang terbaik lah untuk sebar ilmu ni. Gitulah. Tolong ya, usahakan cari tasbih. Tasbih 2 biji. 2 tasbih. 10 set ke kiri, kanan, 100 kali, 10 round jadi 1000 kali. Pastikan istiqamah. Lepas maghrib naik sejadah. Tolong tutup telefon bila beramal. Maghrib tolak tepi telefon, cas ke apa ke kan. Lepas maghrib tu terus run istighfar 50 kali sebulan Asal dengan ni. Kita tak ada masa ni, hari tua besar bulan 8. Jadi tolong semua mana yang I sempat selamatkan, tolonglah. I doakan you, Syekh Ahmad doakan anda semua. Supaya kita semua kekal dalam jalan Allah. Okay? Apa-apa, PM Kak lah kalau yang ada masalah saka, sihir, leluhur. Leluhur ni tak ada orang faham. Orang yang macam I je faham dulu. Okay. Jadi you tak ada tempat mengadu, bolehlah mengadu dekat I. Okay. Jaga diri semua. Tolong berzikir. Okay. Tolong sangat. Sis sekarang tak ada kerja lain. Masuk asal je terus zikir. I dah tahap ambil amalan jurus kan. Petang jurus, malam ketuhanan. Itu je yang boleh buat sekarang. Sebab kita dah end game. Dunia dah nak berakhir. Harta tak boleh bawa pergi. Yang boleh bawa pergi tasbih kita, Al-Quran, ilmu di dada, zikir-zikir yang diisi dalam roh. Itu saja yang boleh bawa. Lepas ni dunia akan banjir, tsunami, semua akan hancur. Yang tinggal dalam diri kita, tasbih yang disangkut kat tengkuk, Al-Quran, ilmu di dada, zikir, cahaya-cahaya. Sebab orang berzikir ni akan keluar cahaya. Ada cahaya dalam dahi dia, dalam roh dia. Dan kita ahli-ahli zikir, kita akan berhubung dengan cahaya bila ada masuk zaman kegelapan nanti. Jadi jangan jadi pembaris bila nak berzikir, sebab ia berkaitan dengan alam roh. Okay. Tolong buat sekarang. Apa yang you usahakan hari ni, you akan dapat rasa nikmat dia lepas sebulan. Tak payah sebulan lah, sehari 2 pun you dah tengok. You pelik, bukan pelik lah. You ada satu status you, roh you pun you dah rasa macam berbaloi lah berzikir ni. Sebab zikir ni memang cepat lah kesan dia. Okay, itu je. Cari 2 tasbih, main kanan kiri. Pastikan you boleh capai tahap 1000 dapat 15 minit. So bila dah dapat 15 minit, you memang sangat hebat lah. Okay, roh sangat hebat, sangat kuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Nak untuk orang-orang baru ni, orang pening bab tawasul. Tawasul ni adalah
pembuka pembuka amalan. Macam kita kecil-kecil sekolah kita belajar Wal-As kan, surah Wal-As untuk cerdas otak. Ini tawasul ni bila kita nak beramal ilmu zikir, kita kena hadiahkan Al-Fatihah kepada 7 orang insan penting dalam kehidupan kita. Insan pula. Inilah hadiah atas narai atas ni kan. Jadi baca 7 kali Al-Fatihah untuk setiap nama. Macam untuk Rasulullah 1, Rasulullah keluarga dia semua 1 Al-Fatihah. 2 Al-Fatihah special untuk setiap nama atas tu. Itu tawasul. Tawasul ni fungsi dia adalah kita memohon keberkatan amalan lah, untuk hadiahkan untuk dia orang lah. Sebab mereka kita wujud dekat dunia. Sebab mereka kita mereka menerangi hidup kita, Rasulullah menerangi hidup kita, guru kita, mak kita tu semua orang yang menerangi. Dan untuk yang bawah-bawah tu orang yang kita doakan lah. Macam sis tambah lagi Nusantara sebab sis sayangkan negara sis, agama kan. Sis tambah yang hijau tu yang sis lah, amal yang atas tu dalam buku. Itu tawasul, pembuka amalan. Jadi tawasul ni kena buat setiap lepas subuh. Ada orang suka beramal lepas subuh kan, tawasul beramal lah. Ada orang suka beramal start zuhur, ada orang suka beramal start asar, ada orang suka beramal start isyak. Jadi macam Sisi suka beramal start asar. Jadi bila nak start macam you dah say okay, dah asar ni aku nak berzikir lah. Jadi startlah pembuka amalan dengan tawasul. Hadiahkan dulu pada sanad kita lah, Syekh Muhammad Syekh Ahmad kena sebut. Sebab sanad dia sangat kuat. Kalau anda berzikir tanpa sanad, tanpa tawasul nama Syekh Malish, dia tak boleh scan roh you sakit, status roh you. Sebab Syekh Malik Ahmad ni adalah sanad perubatan dan ilmu. Okay, jadi dia boleh bantu, sanad dia boleh bantu you dua benda lah, untuk ilmu dan perubatan. Jadi siapa baca sanad tawasul Syekh Ahmad ni, kursi lah, especially dah kursi pun dah dapat tangkap kepala. Okay, jadi zikir ni tugas dia adalah untuk picu roh bangun lah. Kalau kita tak zikir, roh kita tidur. Bila kita dah tawasul, kita start berzikir, roh kita akan hidup. Kita macam bangunkan dia lah. Tapi bila dia bangun tu, dia akan muncul lah dengan roh yang kotor ke roh yang bersih. Kalau kita ni ahli maksiat ke apa semua, dia akan muncul dengan roh kotor. Ada gangguan pun dia akan mengamuk. Faham? Kalau roh kotor ni biasa dia akan ngantuk, lemau, tak boleh nak beramal. Tapi tak apa, bila jadi kes macam tu, tolong istighfar. Okay? Sebab kursi ni sangat kuat. Kursi ni dia pemegang arash kan. Dia akan attack. Biasa yang kalau siapa amal je tazikir ni, sanad Syekh Malik, memang ada saya akan attack terus kepala. Sebab sihir kan, saka. Lepas tu kalau yang ada leluhur, dia akan mimpi lah. Leluhur dia datang, cahaya, jubah putih, limau putih, ular merah warna-warni, tu semua tu leluhur. Tu semua leluhur pahlawan yang perlu jaga agama lah. Sebab dia orang ada pewaris ilmu nenek moyang dia orang yang keturunan baik-baik lah. Jadi penting sangat tawasul ni untuk memicu roh bangun dan dia tunjukkan roh dia apa. Jadi bila kita tak tahu status roh kita, macam mana kita nak repair dia? Sebab roh kita sedang sakit, sedang lemah. Faham? Even sis pun sendiri nak duduk tahap ni, sis lalui fasa istighfar dengan kursi supaya roh si bangun dan ditunjuklah kita mengantuk semua. Memang kita ni pendosa kan. Istighfar lah setiap hari, taubat. Sebab Allah ni sayang kita. Bila kita beramal, dia bagi hint. Sebab percaya alam gaib tu kan. Sebab Rasulullah datang bawa Islam ni, dia ada dua ilmu fiqah, tasawuf dengan tauhid tu pada ain. Jadi tauhid dengan tasawuf ni dia khas untuk roh. Macam fiqah ni dia hukum hakam je, untuk cakap hukum-hukum syariat lah.
Jadi kita kena percayalah benda-benda roh ni. Jadi mula hari ni siapa yang masuk grup sis, I memberi kefahaman pada you betapa pentingnya kita bangunkan roh kita dengan zikir. Sebab kita tak tahu roh ni kita tak nampak. Kecuali orang-orang yang beramal, dia dah ada kasyaf kan. Dia ada amalan lah nak kasyaf, nak alimunan, semua ada. Itu tahap tertinggi lah setelah orang dah lama berzikir. Jadi itulah. Tolong tawasul supaya roh you bangun, dia tunjuk roh you ni macam mana. Sebab zaman Dajjal ni zaman sihir tau. Jadi kalau siapa dah bangun roh dia tu, bila dia kena ada saka ke sihir, dia boleh pergi ubatkan cepat-cepat. Kalau dia ada roh cantik yang ada leluhur, ada keturunan pewaris yang baik-baik, dia boleh pergi beramal cepat-cepat macam silat, ambil jurus untuk jaga agama. Macam tu ya. Jadi tawasul ni sangat penting. Tolong jangan tinggal. Siapa yang rasa benda ni sesat ke apa, boleh live group. Tak kisah. Sebab tugas I hanya memberi kefahaman pada anda tentang karamah daulah Melayu ni memang wujud dan dia sangat related. Kalau duduk kat pondok, banyaklah kitab-kitab pasal roh ni. Okey. Jadi siapa yang sayang diri, tawasul sekarang untuk cek status roh you. Kalau you pergi hospital, orang cakap you gila, baik you cek dengan zikir. Okey, sebab tu kalau orang jenis tak percaya roh dia sakit, dia pergi makan ubat lah, pergi hospital lah, dia gila lah. Sebenarnya dia tak ada apa pun sakit jasad dia, roh dia yang sakit sebenarnya. Yang jenis malam-malam gatal miang, anxiety, nak meraung, nak mengamuk, nak tu semua sakit roh, lemah roh. Jadi tolong tawasul. Tolong buat tawasul ni sebelum beramal. Kalau you nak start subuh, lepas subuh, you start buat tawasul, you start zikir kursi. Nak start Zuhur, ada kelapangan Zuhur, you buat sekali je tawasul sehari. Okey, bila dia masuk subuh, dia dah kira hari lain kena tawasul lagi. Dia sekali sehari je tawasul ni. Jadi tawasul jangan tinggal. Sebab sana tak sampai pada guru, wali dan Rasulullah. Sebab orang-orang berzikir ni Rasulullah ada. Dia suka tengok umat dia berzikir. Sebab bila kita berzikir ni, cahaya Muhammad akan menerangi alam ni dan berlawan dengan sihir kegelapan sekarang. Jadi makin cepat kita berzikir, makin cepat ramai kita berselawat, makin cepat kita bersih, bangkitlah Nusantara kita. Okey. Yang mana tak nak percaya ke apa semua, boleh live group I, tak kisah. Sebab I lebih fokus pada orang yang macam hati dia terbuka untuk berlapang dada untuk faham alam roh ni kan. Sebab memang alam Melayu ni penuh dengan jin iblis lah, tanah daulah. Jadi siapa yang beramal ilmu, hitam ke jadi, putih pun jadi. Okey, itulah sikit sebanyak pasal tawasul. Tolong tawasul. Kalau nak start asar, tawasul lah asar. Baca Nauta Rasulullah, hadiah Al-Fatihah sekali. Lepas tu untuk guru Al-Fatihah sekali. 7 penama, 7 Fatihah. Jadi jangan PMI untuk tanya pasal tawasul. Okey, I dah terangkan panjang lebar pasal tawasul. Sebab ribu-ribu orang dalam grup ni, ada 6 grup. Jadi takkan I nak balas hanya untuk benda tu kan. Jadi tolong dengar voice I baik-baik. Tawasul sangat penting. Lepas tu you zikir lah. Kalau you start asar, zikir lah, you zikir. Jangan jadi sterik, boleh tak? I kadang-kadang geram juga benda macam ni kan. You just zikir je, isi je. Dalam sehari tu dah kena masuk zikir dalam roh you. Itu je, tak ada masalah. Tawasul zikir. Tawasul, kursi, istighfar, la ilaha illallah, selawat. Masukkan dalam badan you. Tak kira lain nak start bila-bila, yang penting jangan tinggal tawasul, okey? Kerana tawasul ni sekali sehari. Dia bila lepas subuh dia kira sekali. Sampai subuh esoknya tu, dia kira sehari. Lepas tu lepas subuh pula, dia kira sehari lagi. Kalau siapa lapang Zuhur, startlah tawasul Zuhur. Siapa lapang asar, startlah tawasul asar. Kalau siapa nak berzikir pagi, startlah tawasul pagi. Macam tu. Macam ayat start asar. Macam itulah. Okey? Faham Jangan ada yang PMI pasal tawasul. Tolong dengar voice ni baik-baik. Bila kita nak jadi ahli zikir ni, tolong jangan jadi orang yang strict. I tak boleh dengan orang strict. You
You kena adapt lah. Macam masuk je zikir tu, whatever you suka. You suri rumah, of course you free pagi kan, sebelum suami balik. You buat dah pagi, pukul 9 pagi, tawasul. Start lah kursi, istighfar, ikut you. Janji you masukkan zikir tu dalam roh you. Sebab zikir ni amal makanan roh. Jasad tu makanan berat-berat macam tu. Jadi jangan jadi buat pening. I dah bagi list kat situ, you just masuk je semua dalam tu. Setiap hari wajib dalam roh you masuk kursi, istighfar, la ilaha illallah, selawat. Kena masukkan dalam tu. Sebab 4 tu semua ada fungsi. Fungsi kursi dia akan pasak pagar roh you, rumah you, anak you. Lalu malaikat akan jingkong you. Then you selamat daripada santau iblis-iblis ni. Okey, ni bukan santau orang. Ini sekarang ni santau negara. Faham? Jadi kursi sangat penting. Kalau orang nak beramal malam, kursi tu dia jadi kuat mata. Jadi badan dia jadi kuat. Macam si dulu, kalau si minum kopi je, tak amal kursi, tumbang malam. Tapi kalau kita amal kursi, boleh sampai subuh boleh beramal. Sebab kursi ni masuk dia tak tidur. Allah tak tidur. Dia memang kuat. Kursi ni pemegang aras, sangat kuat. Jadi kena amal kursi. Istighfar fungsi dia menyemai sifat kehambaan. Kita merayu Allah, ya Allah ampunkan aku, ya ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Hari-hari dia merayu dengan Allah, merengek-merengek, Allah ampunkanlah kita. Lepas tu fungsi istighfar tu dia bersihkan hati kita. Bila hati kita dah bersih, dah kosong, barulah ilmu masuk. Macam mana nak space kita dah kotor, nak sumbat dengan noda-noda hitam. Maksiat lagi, benda lawa lagi, dia tengok telefon perempuan sesi, dia tengok perempuan sesi, perempuan TikTok. Itu semua benda-benda yang boleh gelakkan hati. Bukan tak sebenarnya zina ke, bunuh orang. Maksiat jahat hati kotor ni. Mengupah orang, ambil tahu halal dan kain orang. Ustazah pun nampak dia ustazah, tapi kalau sekerja duduk jaga dalam kain orang apa semua tu, masih dalam kategori hati kotor. Orang yang hati bersih ni orang yang kunci telinga dia, lidah dia, mata dia, dan dia bersihkan hati dengan istighfar, barulah hati dia bersih. Sebab tu jangan ingat ustazah, ustaz pun dahi dia bercahaya, tak ada. Dahi bercahaya ni lahir daripada hati yang bercahaya, hati yang bersih. Hati bersih tu macam mana? Orang yang kunci mulut, lidah dengan mata dia, 7 cakra dia daripada fikir pasal dunia. Itu orang yang hati bersih dan bercahaya. Jadi kena ingat, Dajjal nanti dia akan tarik orang yang hati kotor. Bukan dia tarik orang yang macam mana nak cakap bukan pandai pakaian lah. Dajjal tu dia akan tarik hati yang kotor, itu je. Okey, jadi fungsi istighfar tu dia akan bersihkan hati you. Hati kita ni macam bekas tau, macam kaca. Dia nak terima ilmu. Ilmu tu apa? Ilmu tu tahajud, la ilaha illallah, dengan selawat tu benda yang mulia. Tahajud, la ilaha illallah, selawat tu benda mulia. Hanya orang yang hati bersih akan boleh ratib selawat, la ilaha illallah dengan tahajud malam. Orang yang hati kotor tak akan boleh buat benda tu semua. Sebab tu, bila dia zikir, I nak you fokus kursi dengan istighfar. Sebulan, 2 bulan, sampai mati kita kena buat kursi dengan istighfar. Sebab bila kita tekan kursi dengan istighfar, la ilaha illallah, tahajud malam, benda-benda agama, tutup aurat, semua dia datang sendiri. Sebab bila hati kita bersih, petanda hati kita bersih, petanda kursi dengan istighfar kita berkesan, kita akan jadi cinta ke agama, nak dengar orang mengajar, suka cari kawan yang beragama, suka benda-benda agama. Dia tak suka dah tengok TV, benda lawa, TikTok, PUBG, semua dia tak suka. Tuhan akan jaga. And then dia akan tarik you untuk bila you dah istiqamah, contohlah sekarang malam you main TikTok dengan PUBG. Bila you dah pandai faham bahasa zikir, you start berzikir. Okay, asal you start kursi istighfar, you buat 2 minggu. Tak payah 2 minggu lah, seminggu lah. You dah tahu you akan rasa lain. Cara solat you lain. Solat you akan jadi tegap, you jadi kejap, mantap menghadap Allah. Dia lain. Orang hati bersih dengan hati kotor tak sama. You fokus kursi dengan istighfar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, totally you akan tak minat benda-benda lawa, benda-benda dunia. Macam perempuan banyak benda lawa, makeup, fashion, dia tak minat dah. Nothing. Yang dia orang tahu, nak cepat-cepat zikir. Setiap hari nak isi zikir. Lepas tu, bila dah dapat capai hati bersih, barulah ada space. Bila kita dah ada space,
Mahkota kita ni hati, dah ada space untuk masuk ilmu, baru Allah akan panggil kita. Okey, Mamat dah boleh bangun tahajud. Allah akan gerakkan kita, hati kita dah hidup. Dah hidup, dah panggil kita tahajud malam, dia panggil kita berzikir malam, la ilaha illallah, selawat. Siapa yang tak berzikir adalah orang yang Allah tak ingat. Petanda Allah ingat kita, bila kita sebut nama dia. Faham? Jadi, kalau selama ni kita tak berzikir, itu tanda Allah tak pernah ingat kita. Sebab kita pun tak ingat Allah. Jadi mulai hari ni siapa masuk grup ni, tolong setting dalam minda, walau macam mana sekalipun sehari, walaupun 50 kali untuk setiap zikir, buat. Nanti dia akan ni. Tapi untuk orang baru, tolong tekan istighfar. Istighfar, solat taubat, sangat penting. Nak lagi rajin, buat adukan. Surah adukan tu dia surah mempercepatkan Allah ampunkan kita. Fokus cuci hati dulu, amalan maghrib tu. Kalau you tak cuci hati you tak payah nak mimpi tahajud, you tak payah mimpi la ilaha illallah, you tak payah mimpi selawat banyak-banyak. Tak akan jadi. Sebab hati kita masih tak ada space untuk isi ilmu. Hati kita masih kotor. Hati kotor tidak akan diisi dengan ilmu. Tidak akan diisi dengan nama Allah, tidak akan diisi dengan nama Rasulullah, dan tak akan diisi dengan solat tahajud yang sangat mulia. Faham? Jadi kursi istighfar tolong fokus untuk orang baru. Okey? Sorry, ini memang tegas, tapi I tak suka cakap pusing-pusing, I suka sharp. Jadi siapa yang rasa nak repair diri, rasa takut dengan zaman sihir dajjal ni, you berzikir. Kalau tak nak pun tak apa, I tak rugi apa-apa. Siapa buat, dia yang dapat. Okey? Siapa buat, dia yang dapat, bukan sisi yang dapat. Anda yang dapat. Anda dapat sihat, anda dapat tenang, anda dapat kaya, Allah sayang, Rasulullah sayang. Tu semua anda yang dapat, bukan sis dapat. Okey? Itu je lah. Bebel hari ni kan. Ini memang kalau berbebel, I beremosi sebab I jenis. Jadi, I nak you faham. I faham you semua sebenarnya tak buat sebab you tak faham. Tapi bila dah faham, you takkan stop lagi berzikir. Sebab I tahu semua orang sayang diri keluarga kan. Jadi sayang diri keluarga bukan sumbat nasi, sumbat amal agama. Hidup ke agama dalam rumah. Baca kursi, tak apalah hari ni dapat 10, okey. Esok dapat 50. Kalau hari ni sejam naik sejadah, setengah 15 minit, esok setengah jam naik di 2 jam, naik 3 jam, lama-lama bangun tahajud. I dulu malam je I spend untuk agama. Lepas tu dah baik sikit, Allah panggil tahajud pukul 4 pagi. Jumpa Syekh Malik, dia train I naik 3, 2, 1. Sekarang dah sampai asal subuh tak tidur. Sebab apa? Allah panggil lah. Sebab apa? Sebab hati kita dah taat. Mata, telinga kita, mulut kita kunci. Melainkan benda-benda untuk dakwah je. Mulut bebe-bebe macam ni. Jadi kena faham, Islam ni sangat mudah. Kalau sayang diri, kursi istighfar. Itu je. I dulu kursi istighfar 4 tahun. Okey? Lepas tu baru datang selawat apa semua. Sebab apa? Sebab Allah panggil. Orang yang bersihkan hati, Allah tak akan tinggalkan. Sebab kita jumpa Allah nanti, kita bawa hati kita. Kita tak bawa jasad kita tak bawa kereta BMW kita tak bawa rumah kita tak bawa bini kita tak bawa anak kita. Kita bawa apa? Kita bawa Al-Quran dalam dada, zikir dalam roh. Kita bawa tasbih jadi saksi, Al-Quran jadi saksi, itu je yang bawa. Okey, sedekah jariah, anak yang soleh, doa anak yang soleh. Kalau tak zikir, hati kotor, tak payah mimpi nak dapat bini dengan anak baik. Okey, sebab semua tu Allah tak akan bagi pada orang yang tak taat. Dia akan bagi benda-benda baik, benda yang menenangkan ni pada orang yang taat sahaja. Zikir adalah jalan menuju Allah. Zikir adalah kunci buka hijab antara kita dengan Allah. Zikir adalah pembuka pintu langit. Dan zikir juga adalah kunci segala karamah ilmu. Macam tu kenali jalan taat, itu semua kunci dia dekat zikir. Okey, siapa berzikir ni untuk orang-orang yang tak nak rahmat Allah terputus dengan dia. Zikir ni ada 1,000,000 rahsia. Rahsia banyak sangat dalam zikir. Cuma kalau anda tak buat, anda tak tahu. I malah nak tak boleh nak cakap banyak. You tolong buat je tas ni, berulang-ulang. Alah, I masuk grup, tak masuk grup, buat. Okey? You buat, you dapat, bukan sis yang dapat. Okey? Assalamualaikum semua. Ni sampel terbaik orang
berzikir lidah. Lidah tu letak kat langit. Letak kat langit untuk laju tarik nafas, orang panggil zikir lidah campur zikir nafas. Jadi siapa yang ada masalah kelajuan, tolong amalkan yang ni. Senang. Ambil lidah, letak kat langit, tak nafas, lepas tu dia akan panas badan. Bestlah zikir. Kedudukan duduk apa ni? Okey, praktis lidah dekat langit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi tak boleh bernafas tau. Itu panggil zikir lidah dengan nafas. Amalan wali-wali. Lepas tu postur kedudukan yang terbaik adalah macam yoga tu, macam bersila, macam orang bersilat lah. Tangan letak kat lutut supaya pengaliran tenaga kita seimbang, dia mengalir lah. Lepas tu kepala tu kena gerak-gerak bila kita berzikir supaya kita tak ngantuk. Okey, jangan sadung kepala dekat menyandar ke apa tu, kita kata tidur. Jadi zikir sebagusnya kuat-kuat, especially istighfar, supaya kita macam cepat panah lah. Itulah teknik berzikir yang berkesan lah, cara wali-wali. Jadi kalau untuk zikir yang sebut kuat ni, istighfar dengan la ilaha illallah lah kuat, sebab la ilaha illallah tu membaharukan hati. Istighfar pula kita mohon keampunan Allah kan. Macam lah kalau lenguh boleh beli kursi yang duduk kedudukan tinggi, macam lenguh kan. Lenguh duduk kat kursi yang rendah boleh, yang tinggi boleh. Lepas tu boleh ni lah, boleh tukar-tukar lah puasa. Lepas tu boleh tahajud kalau macam lenguh kan. Pergi tahajud supaya kita boleh renggangkan balik badan kita. Lepas tu bersenam-senam lah, dia renggang-renggang uratkan lagi kita lenguh. Macam tu lah. Okay, itu teknik kita berzikir yang berkesan. Ini ke atas ni sampel teknik lidah yang terbaik lah. Okay, itu saja 5 hari ni. Sorry sis biji Kak Dirham, jadi bagi sikit-sikit lah input. Untuk orang baru, tolong tanda dalam buku amalan ni, tolong tanda sebab ni sangat perubatan dengan ilmu. Untuk penyucian hati, ini semua ilmu wali-wali dekat Pondok Kelantan. Okey, jadi untuk orang baru yang rasa nak cuci hati, nak menuju jalan Allah, boleh ambil buku lah untuk nasib amalan ni, dan cubalah usahakan ada apa-apa mimpi ke apa semua, cakap lah. Boleh amalan zikir ni juga boleh cek status kita, status roh kita kalau sakit ke apa semua kan. Macam tu lah.